Ok, ni let sheet-nya. Now database MySQL. Kita tengok soalan dia. Okay, soalan 1 dan soalan 2. Dia ada 2 soalan je, tapi dia punya jawapan dia panjang. Soalan dia pendek, jawapan dia panjang. Okey, ada 2 soalan. Semalam saya dengan section 2 jam. Tengok. Alright, so Sublime running. Kita buat lab 6. Okay, dah buka dah pun. Saya close dulu semua. Close all. Fine. Alright, saya telah buka kosong. Alright, so soalan dia yang pertama, create a new database name as EPHM Cargo. So kita boleh namakan apa-apalah. Yang semalam punya saya namakan MDB3, MDB3. Tapi dia punya apa nama, dia punya lab nanti kena ikutlah apa yang disuruh tu. New table in PHP-MyAdmin. Dia suruh buat dekat PHP-MyAdmin, tapi kita boleh juga buat guna ni. Dia suruh guna PHP-MyAdmin untuk create table lah, dan suruh create dia punya database dia. Tapi saya pun nanti dekat kelas nanti saya tunjukkan yang macam mana nak create guna apa tu, guna HTML tu, bukan HTML, PHP. Ini terus pergi dekat server. So kita buat terus dekat server lah. The table must be created according to table 1. Kita kena create table ni, student table. So ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. Ni ID dia. Okay, so then ni record lah. So you boleh berapa record lah dekat sini. Sebagai contoh ada 4 record. Kemudian disuruh buat insert 5 records into student table. Dan masukkan record, nama, age, state and score. Okay, lepas tu search update record student which is score greater than 13. Yang ini dia suruh update greater than 13. Ini suruh update. Apalah, kita just update je lah mana-mana kan. Saya tunjuk dekat awak nanti. Lepas tu search and display all records. So kita yang ini kita nanti call dekat database, dan kita akan display dekat website. Lepas tu set ID to primary key in auto increment. So kita create table nanti. Yang ini kita akan set sebagai dia punya primary key dengan first dia auto incremented lah. And then mark the rows available in record of student table. So then kita dalam record tu kita nak display dia punya number of records tu. Okay, kita nak display number of records dia. And then delete record where state equals student. So then kita boleh delete ini record lah kan. So dekat sini dia taruh state equals student. So ini dia suruh delete. Okay, so first kita create dia punya database dulu. Kita pergi dekat dia punya ni PHP-MyAdmin ni, MySQL punya database ni. So kita create record, pergi database, pergi dekat tu server, dan pergi dekat database. Kita just create database je. Okay. So yang ini saya namakan sebagai apa nama ni, dekat sini student table registration, post registration. Kita pilih PPD. Okay. Database PPD punya soalan dia diploma. Okay, kita just create je. Tapi sebelum kita create table, so basically
kita kena ada user lah, user punya account. So untuk kita create user account, pergi dekat user account, okay, and then kita create new account lah, pergi dekat user, add user account, pergi dekat sini. Contohnya ini orang baru kan, dia punya staff dia, PPD staff, saya letak staff dia, and then host tu kita nak komputer server ni dekat kita punya server, kita nak dekat komputer kita, so kita create sebagai local. Tapi kalau bukan komputer ni, dan kita kena spesifikkan dia punya host ni dekat sini. So kalau local, dia akan masuk dekat sini local host. Kalau bukan dekat sini, dan kita kena spesifikkan dia punya address ni. Dia untuk yang password ni kita sama ada boleh letak ataupun tak lah. Saya letak no password lah. Tak ada password. Kalau you nak letak password, then you boleh letak password dekat sini, confirmation. So untuk account ni kita nak dia full privilege punya, dia punya sistem admin dia. Jadi kita check semua generate database, grant all privilege, and then semua yang admin punya kerja kita bagi dekat dia. Dekat data boleh tengok data, boleh masukkan data, boleh update, boleh delete dan create data lah, new data. Okay, so yang lain samalah. Untuk structure dia boleh modify, create index, alter, element yang buang apa semua kan, delete yang macam-macam dia boleh admin. Dia jadi super lah, not just process. So, kita bagi semua sekali. So then sekali kita tekan go. So staff ni ada dekat dalam sistem lah, dah dia punya tu, dalam account tu dah ada. So dekat sini staff, password no, local host dekat dalam komputer ni. Dia punya user dia staff, okay. Kita boleh pakai staff ke, kita pakai yang semalam punya user dengan ni, okay. And then lepas tu kita tadi yang kita create PPD yang PPD kan. So kita dah ada dia punya tu database. So sekarang kita buat dia punya database dah ada, dan kita buat dia punya table, okay. So kita create table. So untuk create table, dia tak suruh kita guna PHP admin dekat sini. So then kita guna, tapi boleh juga just create table guna PHP admin tu, dia punya server. So kita create table dekat sini, pergi dekat database. Basically database kita dengan PPD kan, okay. So kita just create table, create new table. So yang ini table student punya table. Student table tadi kita ada berapa kolom? Ada 5 kolom kan, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kolom. So then kita create 5 kolom. Kat sini kita create 5 kolom, kemudian tekan go. So kita ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. So yang atas tu ialah ID, kita ubah ID. Lepas tu apa dia, name kan, name. Lepas tu age, lepas tu state, dan last kali score, okay. So ID ni integer dan auto increment, okay. Auto increment tu maksud dia apa, dia sebagai dia punya index lah, auto increment. Dan kita nak jadikan dia sebagai primary key, okay. Dan yang kedua ni, ini integer ni integer untuk nombor lah kan, index ni. Dan yang lain ni kita guna varchar je, okay. Walaupun nama sepatutnya tak boleh ada nombor. Varchar ni nombor dengan dia alphanumeric tu. So ini kita letak 6 karakter. Sini mungkin 25 karakter lah. Ni semua 25 karakter. 25 karakter. Ni varchar semua semua varchar. Age pun varchar. Walaupun dia biasanya nombor kan, tapi kalau kita tak nak guna untuk calculation, kita guna varchar. So then kita taruh varchar di sini, okay. Unless kalau kita nak guna calculation, macam score ni kita nak guna calculation, dan kita kena letak integer lah.
kita membaca. Tapi kalau kita sekadar untuk nak simpan aja, tak apa, kita taruh baca. Okay, the rest tu okay lah. Right, kita save. So then kita dah ada dalam table ni kita ada, okay, kita browse. Kita dah ada table ID, name, tapi belum ada lagi dekat sini, belum ada isi lagi, belum ada record. So sekarang kita nak create dia punya record tu. Okay, create record. So kita untuk create record kita kena create record. Kita pakai create record ni. Kita boleh create baru ataupun kita pakai yang semalam pun sama je kan. So yang semalam punya tu saya ada guna create table punya, create database dulu. Create database, create DB. Semalam punya create DB. Kita semalam kita guna apa tu instruction, bukan PHP admin. Semalam kita create DB. Sama jugalah. Kalau kita create tadi PPD kan, kita guna ni, kita taruh PPD. Tapi kita kena connect to dia punya server dulu. So dekat sini saya guna include instead of dia punya instruction DB tu kan. Ni dia punya instruction untuk kita connect ke server. Okay, so kita kena ada connection, ni instruction dia connection, ni SQL. Dan kita simpan dekat underscore ni apa, $ CMA. Untuk apa? Untuk kita supaya nanti bila kita nak guna dekat tempat lain, kita boleh guna connection. Okay, so kita simpan dekat dalam program. Contoh dia punya argument dia dalam MySQL punya connection server. So ni first server name, lepas tu username dia, lepas tu password. Kalau connect to that database, kena ada lagi satu database lah, dan dekat ujungnya ada database. So ini just kita double check connection, okay, dekat okay. So connection dia ada error dekat sini, dan dia just display ni apa nama dia punya text kan, connection fail, and then apa dia punya log, error log dekat sini, connection error. Kalau tak, dia just proceed aja. Mana bila dia proceed untuk create database, create DB dekat sini, dia akan terus pergi dekat sini. Ini yang tadi kita buat tadi, kita con DB tu tadi ni. Kita just include je. Kalau tak, kita kena tuliskan benda tu dekat atas ni. And then kita create database guna SQL punya query. Ni SQL query, dan kita simpan under SQL punya variable create database punya DB. So lepas tu kita double check sama ada dia sukses ke tak sukses ke creation. So if call dia punya connection ni, connection dia, query dia ialah dekat sini. If the query of that connection is okay, ni okay lah kan, true, okay, so then dia akan echo database created successfully. Else dia kalau ada database error. Contohnya kalau benda ni dah ada, kita create another instance of server, dia tak boleh lah kan, so dia akan bagi error. So ini kalau kita nak create database, tapi kita dah buat dah database tadi kan, so dah tak perlu lagi kita create database. So next ialah kita create table. Tadi table pun dah buat juga, tapi kita boleh juga buat table, create table menggunakan PHP. So untuk create table, yang ini by right kita tak perlu taruh dekat sini lah kan, kita pakai condb tu tadi pun okey juga, sebab condb tu ni semua ni, jadi kita insert je pun okey, no problem. Cumanya dekat sini create table, dia ada apa lagi satu, database. Jadi kita letak yang ini yang ada database punya tu, mungkin kita create condb tree lah buat ni kan, yang ini semua-semua ni. Jadi lepas tu kita masukkan dekat dalam tu. Jadi kalau kita nak buat condb tree,
Saya create new file alternate control alternate n, create new file, dan ini on dd 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 tu dah ada kan, dd tu saya dd3 lah, dd3 dan php. Okay. So, dan kita masukkan yang ini semua ni, yang ini sampai sini, ini kita copy. Okay. Ini kita masukkan. So, kita create baru dan kita masukkan PHP punya tu, dan kita insert dengan okay. Ini dd3 dia ada opening and closing PHP, and then siap dengan dia punya tu. Ini kita pakai yang kita baru buat tadi tu lah, stuff dan no password. So kita save. So kita dah boleh pakai. So bila kita create dia, kalau kita nak create table, yang ini kita tak perlu dah. Okay. Kita guna include aja. Okay. Kita simplify je kan. Simplify kan yang ini include je. Okay. So yang ini kita boleh delete dan kita boleh include. Macam tadi create DB kan kita include. So kita copy yang ini, Ctrl X, Ctrl C, and then create table. Kita boleh masuk. Okay. So and then create table ni, yang ini kita buang. So basically ni kita buang, dan kita masukkan include ke dd3 kan. So sama dia. Lepas tu kalau create table, so kita guna SQL punya query, create table. Ini student lah kan. Tapi dah ada belum student table tu? Dah ada dah kan student table. Okay, so kita taruhlah student table lah kan. Kalau kita nak create. So and then of course ID dan age state score. Sini primary key, auto increment. Ini unsigned sebab kita nak positif saja. Lepas tu semua yang lain tu baca. Ini kita taruh 30, 50, state 50, 30 pun dah cukup lah ni. Tak payah panjang-panjang kan. 30 karakter pun dah cukup dah. 30 karakter. Kalau tak perlu panjang-panjang, kita tak payah letak panjang-panjang. Name, age, not now. Maksudnya dia kena apa? Bila dia create new record, dua ni mesti nak kena isi nama dengan age tu. Yang lain tu kalau dia belum sempat nak isi pun tak apa. Okay, so kita just leave it empty pun ok. Nah lah kan. Kemudian once dia dah create dia punya tu, dia run dia punya query, create table ni. Ni satu je tau, satu instruction, cuma dia taruh dekat bawah-bawah ni. Barat the whole one single line ni. Lepas tu dia double check dia punya query tu, statement dia kalau tak ada masalah. If the connection ni con ni yang connection dekat dalam con ni, query SQL yang ini, which is if it's true, then dia akan echokan table student created successfully. Kalau tak, dia error, just taruh error lah. And then of course bila kita buka je create connection, kita mesti nak kena close. Itu penting. Sama macam file, bila kita open file, kita mesti close file. Kalau tak, dia punya memory dia nanti akan terdesign. Ini pentingnya closing walaupun single line dia lah. Kemudian kita save. Kalau kita create, sekarang kita nak nak run ni kan, localhost, kita let's say SQ1. Jadi kita create table kan dekat sini untuk student tu. Okay, so bila kita run aja, sekarang dia kata apa? Student tu already exist. Ni dekat mana? Oh, dia error kan. Jadi kita tukarkan. Sekarang kita dalam ConDB3 ni, kita pakai database apa ni? Kita pakai database mungkin dekat sini MyDB3. Jadi kita guna ni lah, PPD ni. So kita tukarkan. Jadi dekat PPD ConDB3 ni kan, ConDB3. Kita tukarkan dia punya
Oh, kita kena betulkan untuk database dia ni. Bukan DB3, kita salah buat ni. Okay. Ni create DB table. Kat sini bukan DB3 ni. Ini connection to table to apa nama? Connection ke database sahaja ni. Kita bukan create table, create database saja. Connection sahaja ni. Connection sahaja sini. Okay, so kita create con-db lah. Ini con-db3. db3 okay. Ini kita guna ppd lah yang baru ni. Ini connection sahaja, bukan itu. Ini db3 bukan db3. Kenapa? Save. Kita balik yang create table tadi. So kita tekan db3. So connect to ppd punya database, and then kita create table tu. Kita try lagi, control save dulu ya. So save all, dan kita run lagi sekali. Yang ni create table, kita run lagi. Jadi kata table student, yang student ni sudah dalam loop 2 punya created. So kalau kita refresh dekat sini, yang sini ppd ni dah ada 2 table, satu student, satu student tu yang kita gunakan juga ya. Okay. So next, kita buat baru lah dekat sini lah. Kita buat apa nama, buat folder baru lah ya. Kita buat folder baru. Kita create ni folder kat sini. Kita create ni folder je. Kita create ni folder je. Kat ni tu kita create folder S3 ni. Jadi dekat tu dia punya directory, saya taruh dekat ini. htdocs, ni dekat lab6 kita create new folder kat sini, S3 folder. Alright, so then dekat S3 folder ni kita masukkan dekat situ yang tadi kita dah buat tu create table, kita masukkan. Dan ini create table. Yang kita dah buat tadi, ni create table. Kita just copy je, copy S3, ini paste, dan saya tarik ni. Okay. Saya nak tambah Zen htdocs so ni, kemudian con-db3 tadi, ini kita just copy tarik ni. Kalau tak ditarik nanti dia tarik dia kat sini. Dia kalau tarik dia kita kena copy, dia tarik dia pindahkan sini. Okay, lepas tu create db, bukan create db tadi, create table tu. Tak apalah, create table yang kita dah buat tu. Create table. So kita dah ada 3 file. Kita boleh create database, kita create table, kita buat create table je. So then kita dah ada table dah tadi. Okay. Tables student dengan student tu. Kalau kita tengok dekat sini, kita ada student dengan student tu. Dua-dua kosong lagi lah, tak apa. Dan sama je kan. So sekarang kita nak isi. Kalau kita nak isi, kalau kita nak masukkan rekod tu, kita boleh pakai nak create insert lah kan, insert masukkan rekod. So kalau ni kita guna add ni lah. So
Saya buka folder ni lah, S3 ni. Saya close sini dulu, close folder. Okey, kita dekat sini. Okey, saya dekat sini. Saya create open baru dulu. Close dulu. Close all file. Saya open folder dulu. Minta ada masalah ni. Okay, so and then dekat sini kita create new. Kita nak masukkan record kan. So control alt nak N. Kita create record ni. record.php ni. And then enter. So ini kita nak tambah aja. So saya ambil yang dekat sini Q1 punya, yang add ni kita just copy je. So basically mana nak dapat ni? Ni dekat sini. Boleh dapat dekat sini. W3 School. W3 School. Dekat PHP. Boleh lah dekat PHP tutorial. Lepas tu dekat bawah tu dia ada database tu. Ni create record, insert data dekat sini. So kita just, saya ambil yang ini je, terus kita copy je dan Ctrl C dan kita masukkan dekat sini. Yang ini ni add record kan. Okay. So and then kita betulkan username dia apa, staff. Password dia kosong, empty. MyDB tu ialah PPD, database dia. Okay. Tapi yang ini ni, benda ni, dia connection ini kita dah buat dekat sini. MyDB3 kau tengok dekat sini local start. Ini semua sama. Ni. Ni kan sama kan lokasi. So kita tak perlu lagi, kita include aja pun okey gitu. Tak perlu lagi gitu. So kalau kita create record ni, yang benda ni kita just buang aja macam ni kan, kita just include je. So kita just copy yang ini. Terus ni so apa jadi okay. So basically kita just copy yang ini, kita masukkan dalam create table ni. Okay, kita dah buat kan yang ini. So yang tadi saya dah delete dah sebab tak perlu lagi. Right, so ni apa ni dekat mana create table? Ni dekat create table kan. Oh, bukan create table, tadi record dekat record. Ni. So kita just masukkan yang ini je, DB3 lah. DB3 bukan DB2, DB3 ya. Bukan DB3 ni. Okay, so and then kita insert into, yang ini adalah student punya table and then kita betulkan lah dekat dalam tu kita ada apa, first name, bukan first name, apa nama tu, dekat dalam record kita ni ada ID, name, age, state. Tapi 4 ni yang kita masukkan. Ni tak boleh sebab apa, ni auto increment kan, index dia, ID dia, name, age, state dengan score. 4 tu ni yang kita masukkan. So kita masukkan ID, name, age. Lepas tu email tu kita gantikan. Sini apa, age, state dengan sini score kan. Dan kita masukkan sini dia punya tu. Dua ni yang penting, yang pasal yang ini kan dia not null kan. Tapi kita tak set not null kan dekat situ. Okay, but anyway, okay, ni kita just copy, ni kita create. So ada 4 lah, 1, 2, 3, 4 dia punya tu, dia yang kita nak masuk. Ni nama dia, age dia maybe 20 kan, state dia apa-apa lah kan, state KL state, but anyway
Yang ini berapa? Ini skor ni. Clear kan? So, kita dah masukkan insert into student dekat mana PPD punya database student table. Dan kita press insert. Ctrl S so and then bila kita run je, sekarang kita nak insert new record dekat situ. Okay, so ni kat local table sebab kita dah ni seperti apa kita tadi. Ni dekat mana ni? Ni Q1. Kita nak 1 3. So kita add record dekat sini add record. So bila kita run je add record, dia kata new record created successfully. So kalau you tengok dekat sini dah ada lah kan, refresh dekat dalam student dia dah ada satu John 20 KL 15. So kalau kita refresh lagi 3 kali 4 kali 1 2 3 4. So kalau kita dah refresh 4 kali, maknanya dia akan masuk berapa rekod? Contoh yang satu yang awal ni jadi 5 lah kan. Okay, 5 rekod. Ada 5 rekod. Dekat sini ya boleh tukar lah yang multi-line ke whatever kan. Okay. Multi-line taruh je lah apa-apa kan. Stat kan. Jadi Johor lah kan. Okay, jadi kita ada KL, Penang, kita bukan stat ni. Ini ya, okay, kita dah ada lah kan. Okay. Kita dah update kan. Dekat sini pun saya nak buy manual. Okay, dia punya update ni. Alright, so kita dah ada dia punya record dia. Apa kita nak buat lagi? Kita dah ada add file record students. Sekarang kita update any record lah. So contohnya kita nak update contohnya yang ni nombor 1 kita update berapa? Kita ni 50 kan, kita letak 90. So kita create PHP itu untuk nak update. So pergi dekat ni update ni, kita dari ke PHP SQL untuk update. Dia dekat bawah ni, bawah ni kita database kita nak update. So dekat sini ada update data. So update data kita guna ni SQL punya SQL. Apa dia buat lah, yang penting dekat sini ni. So SQL update by guest ni kita punya table and then set ni ada satu je kan, dia nak di post tu, so kita just copy je lah. Control C and then kita create untuk update. Okay, kita create untuk update. Control automate update the PHP. So and then kita masukkan sini. So yang kita updatekan tadi tu apa? Student table. Dan yang kita nak update dia punya skor tu kan, skor berapa? 50 kepada 90. ID dia 1. Okay, and then kita ni di database ni lah PPD, password kosong. Dan yang ini ialah but anyway, yang ini ni sebenarnya kita just copy apa dia, ConDB3 yang ini. Saya dah pakai yang ni, tak kata apa lah, buat sendiri ya. So ni kita run, kita ada 50 sekarang. So kalau kita run
Dan kita refresh update ni. So record updated successfully. Itu dekat mana? Yang ini sebenarnya. Kalau kita refresh sudah 50, sekarang dah jadi 90. So ni kita update. Selesai update. Next kita nak buat apa? Display and search. So sekarang kita nak display dulu. Macam mana nak display? So untuk nak display dalam table, dalam bentuk dalam table, kita kena pakai HTML lah. Table kita masukkan dalam HTML table. Sebelum ni kita dah buat dah kan. Tunjuk dekat awak yang apa lab sebelum ni, email ke nak letak lagi. So cara dia ialah yang ini untuk kita nak populate, kita pakai select punya statement. Okay. Jadi dekat sini kita pakai select statement untuk kita nak display data. Okay. So kita ambil yang ni je. Okay. Ini untuk select ini. Kemudian kita create new. Kemudian untuk view data, view data.php. So kita masukkan. So sekarang ni yang ni kita betulkan juga username start, password kosong, ni PPD, and then dia buat connection and select everything lah dekat sini kan. Kita nak semua So and then from what student, table pun student table. Lepas tu dia display lah dalam bentuk apa? Dalam bentuk dia letak kat sini ID. Ni kena betulkan ID. Dia display ID. Kemudian name, dia letak name punya dekat sini lah. Lepas tu apa nama, ada lagi dua kan, age gitu. So kita tambah je dekat sini. Kita tambah. Ini kita tambah. Just copy it. Just add ya. Okay. Dah berapa name? Lagi satu. So kita sikit. So dia ada dekat sini ID, name, sini age lah kan, age. Lepas tu apa? State. Lepas tu score. Okay, so kita dah ada ni. So start dengan ID lah. So yang ni dia taruh apa nama tu, text kan, string. And then lepas tu dash name, dash, ada lagi lah. But anyway, kita kalau nak taruh dekat sini tak banyak apa-apa, tu pun boleh juga. Just space saja pun okey kan. Kita nak space tu pun okey. Tak payah ID tu, just space tu pun okey. In between of just space saja. Okay. Lepas tu kita save. So, and then now kita view data. Okay. This display data ada. So kita ada ni ada 5 data ni. This display dia. So back and then refresh and then view data. So ni kita dah boleh kan. Macam ni lah. So kalau kita nak paparkan dalam table boleh tak? Boleh kan. So kita kena convert into table. So nak convert into table, kita kena guna awak kena cari yang ini HTML PHP table in HTML table in PHP. Awak kena HTML. So basically table in PHP lah. So display data with HTML table in PHP. Ya, kena buat. So basically ni lah. Kita ada header. Tengok dekat sini dia ada header. Dia taruh header dia dekat atas nama, ID, nama, mobile, email tu kan, ada header dia. Dan baru dia taruh dekat sini. Dia while grow yang ini dia punya tu yang ni dia ni while
while dia guna while ni kan. Dia punya opening sini and then closing kat sini. And then yang ini yang dia kena display dekat dalam table. Okay, so kita create table dekat bawah lah sebelum connection close. Okay, so kita kena copy yang tu. Ni kan, yang ini dia mesti nak kena ini yang apa tu dia punya query tu dekat result. Yang ini sebelum pada while tu, ni header ni. Nanti awak kena copy daripada sini lah, so, sampai dekat sini, sampai closing table. Start opening table sampai closing table sebelum closing. So and then lepas tu yang ini awak kena gantikan dengan dia punya query tu. Yang ini awak kena gantikan dengan dia punya tu. Sekarang dia ada 4 dekat sini kan, awak kena tambah lagi sampai sini. You just copy yang ini daripada sini, Ctrl C. Okay, dan kita buat yang dia lagi dekat sini. Okay, dan betulkan lah ini dekat dalam PHP ni. Okay. Ini opening dia start daripada sini lah basically. Ini opening dia. So, tapi yang ini kita nak gantikan dengan yang while, rows, result sama je, like page, array, result. Tapi kita guna yang ini kan. So kita just copy yang ini, kita override ini. Dekat situ. Dan ini dah running kan. Lepas tu ni closing table dah selesai. Tinggal tambah je dekat sini. Ni echo table border 1 tu. Ini dia punya heading dia, header dia. So kita kena tambah lagi satu lah. Ini control shift D tambah. So yang ini ID name, ni apa, age kan, age, kemudian state, lepas tu score kan. So dan kita dah ada dia punya heading dia, heading PR ni, dia punya rows untuk heading dia. Okay, so dah ada. Yang ini untuk dia punya record dia. So TR, opening and then closing. Lepas tu dekat setiap record punya baris tu dia ada berapa kolom, 1, 2, 3, 4. Kena tambah lagi satu lah. Okay, kena tambah lagi satu. Apa dia? Ctrl Shift D. Okay, dekat sini name, ID huruf kecil ID dia kena sama dengan ni. Ni tengok, kita punya ID huruf kecil ke huruf besar? ID huruf kecil, I tu huruf kecil, dan semua huruf kecil, name, age, score, ni kena sama. Kalau tak kita dapat. Okay, so kita letak ID, name, ni age, lepas tu state, lepas tu score. Okay, so then sudah alright dah. So, sekarang kita refresh, kita save dan kita refresh tadi ni kan. Nanti kita buat dekat bawah lah. Ni kita display dekat bawah. Kita taruh DR kat sini, insert new line kat sini sebelum table ni, insert new line. So kita echo so echo so kita insert new line ni DR. Lepas save, lepas tu dan kita refresh ni. Apa masalah sekarang? Dia tak dapat ke? So kita tengok balik dekat sini. Kita punya result kita from student, all from student. Lepas tu while row with access set. Ni opening, ni closing. Tengok ada satu missing lagi. Kita tengok apa yang missing.
okey. Okey, kita tengok dulu dekat atas. Kat atas ni apa dia? Staff, PPD, database kita apa? Dari PPD kan. Okay, so connection should be okay. And then select result query. Ni okey ni, yang ni okey. Cuma kita nak paparkan aja. So basically yang ini ni sama dengan yang ini lah. Yang ini. Okay, so sekejap kat mana ada missing ni. Saya tak berapa nampak ni. ID name state score okey. Yang ini create new record, ni baris ni. Dan dia ada PD opening, PD closing. Okey, dekat tengah-tengah. Okey, set. So taruh dekat sini dulu dia dapat kat ni. Saya tengok dulu dia ada tak ni. Role result ni, result ni ada tak ni. Okey ni mesti ada ni dekat mana dia punya program ni. Okay, kita refresh ni. Dia ada dia boleh masuk dekat sini ni. Saya tengok yang lepas ni. Ada missing sesuatu ni, saya tak nampak. Dekat sini, dekat view, saya tak pasti dekat mana tu. Okay, yang ini sama. Tak ada, sama je. Dia sama je. Tapi tak tahu kat mana dia punya tu. Okay, so saya ambil je ni. Saya tak nampak dia punya tu. Saya ambil je yang ini, sama je dengan tu. Cuma yang ini dah disable lah. Kita try disable, mungkin dia masalah dekat situ tu. Okay, kita jangan disable yang ini. Tadi yang view dapat apa dia ada. Saya tak nampak ni. Yalah. Okay, kita disable yang tu je dulu. Dia kalau okey lah. Yang ini disable yang ini. Mungkin dia close dengan yang tu. Alright, so kita save dulu. Kalau tak lah, kita just copy je yang tu. Unexpected airline 58. 58. Out. Control S, save. Kita refresh.
adakah sekejap tapi val tu kena ada result fetch associate. Okey, ada. Sekejap, dia punya ni lah, dia punya ni kena taruh dekat sebentar. Tak apalah, kita just pakai yang ini aja. Okay, opening table and then closing table. Ini sampai dekat sini lah, sampai ada result. Kita just override aja sini. Sampai sini sama je bendanya. Jadi tak tahu kat mana dia punya tu. Kita just save and then kita tengok sini. Ni apa ni, kata unexpected end of the file 62 end of the file close. Ni kat mana ni, saya tak nampak ni dia punya apa ni. Okay. Sini ni tak ada, closing dia ni tak ada. Okay, so closing dia ni sampai dekat, ada else lagi ni ketinggalan ni. So else punya ketinggalan. Jangan saya cek ni else punya tu. Dekat sini else ni kita taruh dekat bawah. Ni closing dia dengan tu, kita tak taruh. Okay, itu je yang ketinggalan. Daripada table, lepas pada table. Okay, dia punya tu ketinggalan. Okay, so benda macam ni pun penting ni. Okay, so kita refresh semula. Okeylah. Okay, so sama and then count tu, dia punya count dia kita guna ni. Simple je count dia, kita guna row count MySQL query. Ini untuk kita nak display count ni, so kita just pakai ni. Ni kita nak display berapa bilangan record yang kita ada dekat dalam just display ni MySQL. Ni dia punya library dia. Dekat result ni record yang ada dekat dalam database. Lepas tu dia untuk nak dapatkan count rows dia, bilangan record, dia guna ni MySQL I underscore not rows. Kita simpan dekat row count dan kita print F ni, result set has berapa rows, kita taruh dekat sini. Kita masukkan. Kalau kita nak guna echo pun boleh juga. Kita just echo, nak pakai echo pun boleh. Kita echo kan apa dia, raw count dekat situ dulu dan record kita taruh dia dekat situ kan. Itu raw count boleh juga. Sini kita kena taruh ni. Boleh juga kat situ. So kita ada bilangan record. Okay, next ialah kita nak buat ni, buat record delete. Kita nak delete record. So untuk delete record punya, ambil daripada sini delete record dan delete punya delete data. Okay, so kita just delete dia punya SQL dia, query dia delete from student and then ID apa kita nak delete. So kemudian kasih and then kita nak delete control alternate delete recordnya. So kita taruh dekat situ. Ini adalah staff. Lepas tu
password kosong, PPD, dan dia buat connection. Baik, yang ini kita guna include je. Kalau you nak pakai include conDB3, gantikan kalau nak. Dan kita nak delete all ni from student. Dan ID yang kita nak delete ialah, kita nak delete contohnya ID 5, kita nak buang yang ini. Okay, so kita taruhlah dekat situ ID 5. Lepas tu, lepas kita delete, kita nak display semula. Kalau kita nak display semula, dia punya tu kita nak display semula, kita guna nak display contohnya yang view punya tu. Lepas kita delete, kalau nak display, kita guna header. Kita sini, kita ambil header location punya, kita buka dia punya view tu. Header tu kita just pakai je header, and then dia punya tu ni, dia punya file yang kita nak, supaya kita nampak yang update punya kan. So pergi dekat sini, kita masukkan, basically kita under PHP ni, okay. Kita taruh dia dekat situ. Ini ialah yang kita nak tu, yang kita nak paparkan dia punya location dia, dia punya page dia. So page yang kita nak buat ialah nak paparkan ialah view data PHP. Jadi kita taruh dulu dekat situ, view data PHP. Okay. Location ni awak kena bagi full address. Contohnya kalau letak dalam S3 view data ni, awak kena ambil semua sekali yang ini ni, sampai st.docs ni. So ni awak kena copy, ni copy sampai kat sini, sampai sini, dan masukkan kat sini. Ini kena tukar pada slash, bukan backslash. Contoh save, dan ni nanti dia akan terus buka view data ni. Yang sekarang ni kita view data kan, view data ni masih ada lagi kan. So then bila you run je yang delete punya, dia akan buka balik view data tu. Ini delete PHP. Dia dah update, dia dah delete dah kan satu. Okay, so dah tak adalah yang nombor 5 tu. Kalau katalah kita nak delete yang nombor berapa, nombor 3 punya, kita save. Sekarang kita run semula yang tadi tu, refresh, delete, run semula. 3 dah tak ada, automatically dia delete lah. Alright, so then delete pun dah selesai. So yang ini dah selesai. Ada nak tanya tak yang ni? So ni dah lagi kan. Kalau nak delete record Penang contohnya kan, kita just ambil lah yang Penang punya. Mana yang Penang punya tu dekat sini kan, kita view mana yang Penang punya ni, 2 kan, kita ambil 2 lah, kita taruhlah 2 kat situ. Ataupun kalau nak kalau tak nak yang ni, kita kena taruh kat sini apa, state, boleh state. Lepas tu kita kena enclosekan yang ni tadi. Ini apa dia apa? Penang. Boleh. So then dia akan delete Penang tu, sama ada double quote ataupun single quote. Ini kena, kalau SQL kita guna double quote, kita kena tambah dekat sini, kita guna single quote. Kalau tak nanti dia confuse dengan yang double quote yang sini. So kita save dan kita refresh semua. Bila kita delete, refresh delete, dia dah delete yang Penang ni. Baik, kalau dia nak tambah juga,
nak tambah yang baru punya, you add je lah. Add. So add berapa kali? 3 kali add record kan. Ni 1, 2, 3, 4, 5. And then you preview semua dia. View data so, adding tadi kita add ni. Ada 8 sekarang. Okay, so yang ni dah selesai. Ada nak tanya tak? Okay, boleh. So sekarang ni, yang ni soalan yang 22. Kita ada page untuk nak masukkan. So basically dekat sini dia guna button nak untuk apa? Add data, tambah data. Reset ni dia reset ni je. Ada apa-apa dia reset apa nama, dia punya form aja. So basically just resetting form ni. Klik ni resetting form ataupun clear je. Ni clear. Kemudian search ni, kalau mungkin kita taruh nama dekat sini, kita search, nanti dia paparkan. Tapi yang ini boleh juga lah search ni. Kita taruh nama kat sini, klik search, dia akan search based on nama yang kita input dekat sini. Okay, yang update ni, bila kita ada paparan, bila kita dah search tu, dia masukkan, dia populate nama semua dekat situ. Ataupun mungkin dia dibagi apa nama, option, dia punya list ke, kita and then klik apa nama, dekat record tu, update. So dia akan populate yang dia punya particular dekat sini. Dia punya record dekat situ, nama dia dah change ni. Dan bila kita modify sini dan tekan update, dia akan updatekan, masukkan ke dalam sistem. Dan delete nya ni yang dia punya record, current record tu kita boleh delete lah. Okay. So yang ini ni ini adalah dia punya nama apa? Ni dia punya href dia basically. Yang save ni ialah untuk kita add new data. So kita guna href yang add punya. Tapi daripada kita kena capture daripada form yang kita buat ni lah dia punya data tu. Okay. Okay, so basically dia boleh create yang inilah. Yang ni dia punya layout je kan. Saya tunjukkan dekat awak yang bootstrap punya. Okay, untuk awak punya apa, projek sebagai guideline untuk projek awak. Okay, sekarang saya dah buat dalam section 2. So kita yang ini apa ni, S3 kita buat projek punya lah, sama macam ni juga. Tapi yang untuk bootstrap punya, kita create new ni lah dekat S3. Kita create dekat S3 baru guna. Ini soalan 3. So, soalan 3 ni sebagai guideline untuk projek awak lah. Kedua ini untuk projek awak lah. Projek ni bootstrap punya tu bootstrap. Okay, so kita open yang dekat sini. Kita akan folder bootstrap tu kosong. Kita akan kosong. Okay. Yeah. So first kita create dia punya form dulu. Okay. Kita create form untuk kita nak masukkan data kan. Okay. So tapi yang form ni adalah kita nak masukkan menggunakan model. So basically kita display lah. Kita displaykan dia punya record dulu. So kita create untuk display record. Kita pakai yang dah ada dekat sini, yang semalam punya. Contohnya yang ini VBL1 ni, saya VBL1 Elastic VBL1. Saya just copy yang ini dulu. Yang ini kita paparkan macam tadi, view data tu. Okay. Just copy, Ctrl C. Saya buat lagi satu. Ini kita okay, kita buka XAMPP.
Kita dekat docs, and then yang analysis, so dah panjang tadi. First clear, and then extract. So saya ambil yang ini, just copy je. Yang ini ni dalam ni yang ini kita guna, saya tunjukkan dekat awak lah, kita guna ni apa ni, table product, dan DB ni dia guna root ABC. Ni ABC punya tu, ABC punya apa nama, database. Dekat dalam tu saya dah createkan untuk ABC punya database yang ini. So saya create ni, tak payah create yang baru lah, dah ada dah. Okay, so dekat sini ada satu je, nama dia product. Okay, nama dia product table. Ni ada satu table, nama dia product table. Okay, kalau kita klik pada table tu, product table, dekat sini dia ada C1, dash 1A, C2, dash 2B, and then dia ada barcode dia. So product ID, product name, product barcode. Dia ada 3 kolom dekat sini. Kalau nak buat yang inventory punya sistem, boleh tambah lagi lah dekat sini, quantity, current quantity. Lepas tu untuk yang in and out punya produk, kita buat lagi table lagi satu, nama dia apa, incoming goods. Kemudian satu lagi outgoing goods, maknanya untuk keluar daripada store, outgoing, untuk masuk store, incoming. Buat 2 table lagi. So untuk setiap table tu dia lain-lain masa dia kan, yang datang apa, barang yang masuk mungkin tarikh dia lain-lain lah kan dengan yang keluar. So kena ada table masing-masing lah. So kita ada table product ni je So kita gunalah ABC ni. So basically dekat sini ni kita guna sini. Kalau tengok dekat sini, kita guna produk punya table, kita connect. Saya terus pakai yang ini, simple je. Dia punya connection je DB connect, localhost, root, pakai root je. Kalau nak pakai yang staff pun boleh pakai, tapi root dah ada dah dekat situ. Dekat sini ada root punya tu, user account, dia ada root. Dekat sini saya dah create root without password, tak ada password Yang ini ni localhost punya tu. Kalau luar ni apa nama, sama jugalah, local punya tu. So ni localhost. Ni kolom-kolom luar ni maksud dapat ini IPv6 punya tau. Okay, IPv6 maksud dia PC yang nombor 1. Yang sebelah ni semua kosong, tapi kita tak pakai ni. Okay, kalau nak pakai pun boleh juga, tapi kita pakai yang localhost je. Ni localhost ni 127.0.0.1. Ni IPv6, ni IPv4. Kita pakai yang URL localhost lah, yang ini root ni, dia punya account tu. Alright, so kita pakai account dia tu. So pakai account dia ABC Ni tak ada password. So, lepas tu yang ini kita guna SQL query select untuk kita nak buka, kita nak paparkan apa yang ada dekat dalam table product. So kita guna juga ni DB punya connection, query SQL. Kemudian kita taruh dalam val ni kita simpan je benda ni dekat dalam rows. Nanti kita guna rows untuk kita paparkan. So dekat dalam dia punya table, apa yang kita buat adalah kita create ID, product, barcode. Kemudian kita taruh dekat sini update dan delete punya kolom untuk kita bila kita view je dia punya record tu, dekat dia punya record tu dekat ujung dia ada update dengan delete punya kolom tu. Kita masukkan apa dia punya button tu. Button tu ialah href. Bila kita klik button tu, dia akan pergi dekat mana? Update.php. Update.php ni untuk yang update punya, delete.php yang delete punya. Untuk kita nak update dia punya rows, kita kena ambil dia punya product ID dia, product ID. Product ID tu. Jadi bila kita dapat product ID, yang ID yang record tu kita nak apa kan? Kita nak populate dekat dia punya form dia. Form kita guna modal.
form kita guna modal. Dekat dalam Bootstrap kita guna modal ni dia. Bootstrap modal. Bootstrap kita guna modal dekat sini. Modal tu dia apa? Dia basically pergi dekat komponen ni, pergi dekat modal ni. Dia macam form tapi dia pop up punya box message. Okey, modal ni kita guna ni. Okey, ni modal. Jadi yang ini modal punya title. Kita boleh tukar, kita boleh tukar ni modal title ni. Kita boleh tukar kita punya modal title dia apa, kita nak taruh dekat situ. Kemudian ni modal body text goes here ni dekat sini. So apa-apa yang ada di antara ni, div ni opening dengan closing dekat sini, ni yang kita sebenarnya nak taruh dekat sini. Apa dia? Form tu dekat sini. Okay. So ni kita masukkan dekat dalam dia punya ni dia punya filter dia close, and then ni submit lah, save changes ke apa semua lah, save changes. So ni save changes, dia ni close. Ni button tu kita guna secondary. Kalau secondary punya button dia warna apa? Warna ni. Ni second, ni primary. Tengok dekat button. Ni kalau yang ni primary punya color primary. Kalau yang secondary ni success warna hijau, danger warna merah, warning warna ni, apa tu, warna kuning, dan ni apa ni, tak tahu lah apa namanya, light blue ke apa tu. Ni yang ini just light je, ni light. Ni button BTN dash light, dia akan jadi color ni. Kalau dark BTN dash dark color ni. Yang ini just link aja, kita tak create button, tapi link lah, href juga kalau kita nak buat. So basically ini yang kita tu kan, kita nak display dekat situ punya button ni. So sekarang ni kita dah boleh cubalah buat S3. Dan kita ada refresh tu. Ni ada, kita ada senarai produk dekat sini. So nampak tak dekat sini kita dah ada produk berapa tadi? Dekat sini produk kita apa? Dekat produk ni ada apa? C1 1A 2 B. Ni so kalau kita tengok dekat sini apa? C1 1A 2 B. Dia ada juga. So yang ini ada modal dia tu. Modal update ni. Kalau kita nak tukar yang ini warna biru kepada warna, so basically dia punya apa, button-button ni kalau you tengok dekat sini, ni kan button save ni add new data. Okay, dekat sini add. Awak boleh taruh kat bawah kalau nak taruh kat bawah. Kalau nak semua nak taruh kat bawah, benda ni pun boleh juga dekat sini kan. Ataupun nak taruh dekat atas ke, nak taruh kat bawah pun boleh juga. Okey. Tapi awak ikutlah ni kan. Awak ikutlah yang ini. Ditaruh kat bawah. Taruhlah kat bawah. Tapi dah saya macam nak letak kat mana pun boleh. So and then yang ini yang update, dan kita ada update dekat sini dan dia ni delete, kita ada delete dekat situ. Yang search kita belum buat lagi, kita create search lah nanti. Reset ni kita just reset ni je, ni tak ada apa-apa, just button untuk nak ambil apa, emptykan dia punya form aja. Okay, yang ini apa? Save ni add new data. So ni add new data. And then saya ada tambah satu print list ni untuk print dokumen ni, so kita boleh print dokumen lah PDF kan. Alright, so ni, so kalau kita nak tambah, pergi dekat add product. So basically ni, yang ini adalah modal yang dekat sini. Add product tu modal dia. Add modal, add product ni. Kita search lah, control F add. Ni dia add modal. So ni kat sini add new product, nampak? Ini dia punya modal punya tu. So start daripada sini, ni button trigger modal sampai habis dekat sini. Okay, dekat sini. Ini dia punya modal yang kita copy daripada mana? Daripada Bootstrap tadi. Okay, so dekat dalam tu kita taruh dekat dalam body start here tu, dekat sini kan. Yang ini mana tadi modal ni kan.
body goes here tu, yang ini body goes here, ni yang ini under div tu, dekat modal body tu kan. Dekat sini lah, dekat modal body goes here tu kita guna form, kita taruh dekat sini form. Okay, form body kan, modal body kita taruh form. So daripada sini sampai sini dia punya tu. Last sekali kan submit, kita guna add product. Okay, ini button kita guna product. Ada button dia ni primary warna biru. Okay, kita boleh tengok dekat sini. Bila kita klik, kalau katalah kita nak, ni biru kan primary, ni pun primary juga biru. Kalau kita nak tukar add product ni kepada color line, nak pakai apa color dekat sini, nak pakai button color apa, contohnya success punya, kita ambil lah yang success ni, kita export to success, kita masuk tukarkan dekat situ. Okay. Yang ini ni yang add new product tu, mana tadi add new product, kita copy file, add product, add new product, button punya add product button. Kita pakai button so ni add task add button, add product, BTN dash, kita search primary punya yang dekat bawah ni lah, ni primary kan. Kalau katalah kita nak letak yang success punya, control V, yang ni yang dekat bawah punya dalam modal ni. Okay, yang tadi yang add new product tu dekat atas tu. Ni dia, kita pakai apa, primary kan ni. Kalau kita nak taruh dekat sini yang warna hijau punya, save. So then dekat yang sini akan berubah jadi hijau. Bila kita klik dekat sini, yang dekat dalam add dalam model tu pun jadi hijau. Okay, ini pun jadi hijau. Kita tukar kan. So, yang ini like je kan, kita boleh tukar apa-apa lah. Right, so ini kita dah boleh add product. Macam mana nak add product dekat sini? Yang ni kalau kita add product ni belum masuk lagi, sebab yang ini bila kita klik add product ni, yang add ni bila kita klik ialah dia akan masukkan, dia akan buka add punya tu, tapi kita belum ada lagi add punya ni. Okay, so kita ambil yang add punya dekat sini, add video ni. Yang ini add ni kita pergi dekat pusat tu. Ni apa ni, yang ketiga ni apa? Ni ada dua ni. Kita delete semua. Okay, saya buka semula. Alright, so yang ini Zam, saya tertutup. Let's 6. Yang ini dekat apa ni, S3 kan, S3 MQ Q2 kan. Panjang sangat lah, banyak sangat dia punya tu. Anyway, okay, yang ini ni kita ambil ini je, Ctrl C, taruh kat sini, Ctrl V, dan kita enter. Kita naik satu tangga, F3, satu tangga lagi, figure 1. Yang ini kita ambil yang add punya produk ni. Yang ini kita just copy je dekat sini. Ini yang kita nak guna untuk add ni. So kalau kita buka yang add new punya sini, add, so apa dia buat adalah sama juga, dia buat connection group ABC. So bila dia add ialah yang tadi kita masukkan dekat sini, ini adalah dia punya form dekat modal tu. Form dekat modal ni untuk product name dengan barcode dekat sini. Form dekat modal dekat sini, senarai code dekat modal yang add tu. Dalam form ni dia punya nama dia, name, prod name dengan product barcode name. Ni yang penting. So bila kita klik submit aja, basically submit punya tu kan. Dekat sini dia punya button dia add product kan. Okay. Bila kita klik je, dia akan ambil ni. Contohnya kita masukkan product name, apa dia, Dash apa nama, PC computer 1. Mudah dekat situ.
Kemudian barcode dia, variable barcode lah kan. Begitu kan. Kita add je. Terus dia masuk dekat sini. Okay. So basically apa kita buat, okay, apa yang kita buat adalah dekat dalam senarai produk, dekat dalam modal punya, kita ambil nama ni, kita hantar pergi dekat mana, add PHP. Dekat add PHP kita capture apa yang kita hantar tadi, product name dengan product barcode kan. So dua ni yang kita hantar. Okay. So kalau kita terus masuk dekat situ pun boleh juga, product name dengan product barcode ni, product name dengan product barcode. So kalau kita hantar ni kan, kalau kita buka add ni, kalau tak ada apa-apa kita buka senarai add je. Kalau kita buka add je kan, add je, dia tak ada apa-apa, dia tak tu. Kita kena masukkan dia punya tu, yang kita kena hantar dia apa, add product dengan tu, kita kena hantar supaya dia boleh masuk. Product name dengan product barcode. Ni product name, ni kita kena hantar kan, sini. Ini apa product name dia, contohnya new product new book. Kemudian satu lagi apa, and product barcode tu yang kita hantar tu. Kalau kita terus masuk dekat situ ni, kita hantar product barcode sini. Apa dia, barcode whatever number lah dekat situ kan. So nanti kalau kita enter ni, dia akan masuk terus pergi dekat tu, dekat produk PHP. So basically dia boleh masuk kan. Dan kita guna yang ini daripada apa, daripada daripada modal tu. Okay. So refresh, kita masukkan sama dia produk ini. Setelah kita masukkan, okay lah, tadi kita dah apa kan. So ni dah selesai, kita add new product dah selesai. Kita nak update ataupun delete, kita delete dulu. Kalau untuk delete punya produk, kita kena ada delete punya tu. So kalau tengok dekat bawah tu, tengok dekat bawah sini ya, yang ini. Kalau yang delete punya, nampak tak, localhost DAT 21303 lab6 s3 q2 bootstrap delete.php, and then question mark, dia ada prod underscore id equals to 1. So maksud dia apa, bila kita klik dia punya href yang ini, automatically dia akan apa, dia akan delete yang ni. Sama lah macam komputer ni kan, kalau kita masukkan sini ni, dia akan yang id 8 tu dia akan delete dekat sini. Okay. So kalau kita delete tu, kita klik je ID 8 pun ya, dekat kita belum ada delete punya tu lagi, kita belum copy lagi. Delete belum ada dekat situ. Ni belum ada delete. So kita kena create yang delete punya PHP. So saya tak payah delete create, saya just copy je lah delete. Saya delete tu, ini just copy je dekat situ. So basically kalau kita refresh, dah ada dekat sini kan. Kalau kita refresh, dah ada delete PHP ni kan. Kita refresh, dia dah delete dah tak ada lagi kan. So apa yang ada dekat dalam delete dah? So ni dia yang ada dalam delete. So kita ada apa? Kita connect juga dekat tu database. So kita capture product ID tadi yang ID dia nombor 8. So yang kita nak buat ialah ni, kita delete from product, where product ID equals ni. Okay, so then lepas tu kita terus pergi dekat senarai produk macam. Kalau kita nak bagi full pun boleh juga dekat sini, daripada yang apa DAT tu yang saya tunjukkan sebelumnya, ataupun kita nak bagi direct senarai produk, sebab dekat dalam satu directory yang sama, so kita tak perlu tu. Kalau directory yang lain kita kena bagi full path tu, macam yang dekat sini kan. Dekat add tu kita bagi full path. Ini tak kat mana tadi yang kita buat full path tu? Oh, sebelum ni. Okay. Right, so ni dah okey kan. So kita dah boleh delete. Kalau kita nak tambah, kita tambah lagi PC komputer kan, PC1
Okay, and then the number. Okay, add new. So kita dah masukkan. So untuk update punya, kalau kita letak dekat sini, nampak tak dekat bawah tu dia punya status sini kan, bawah update tu dia letak update.php prod _id equals to 9. Sebab apa? ID dia 9 kan. So kalau kita tekan update ni, dia akan run tu ni. Tapi kita belum ada update punya tu file lagi. So kita copy yang update file. Okay, saya copy yang update file punya. Ni update, dekat sini update ni, just copy je. And then kita tengok apa yang ada dalam update file. So dalam update file ni kita ada apa? Kita of course include DB. Ni DB ni ialah yang ni kita yang kita apa tu, kita connect to database. Saya guna yang delete lah ni kan, include DB. Kita tak perlu lah, kita connect macam biasa je lah. Okay, SQL lah. C nanti dia kat include DB ni kat sini. Okay, kita connect macam biasa je. Kita tak payah nak create. Saya dah tunjuk dekat awal macam mana nak create dia punya tu kan, include punya tu. Macam biasa root ABC. So kita get product ID. Lepas tu baru kita masukkan product ID yang kita dapat. Kita simpan dalam product ID, baru kita masuk dekat sini. Ni dia punya variable, kita masuk dalam sini. Ni product ID ni yang dekat dalam data table punya column tu. So kita just select ni update kan, select and then lepas tu apa yang kita nak buat ialah kita nak update dia. Kita kena ambil apa yang kita submit daripada apa, modal tu. Okay, yang kat modal tu kita kena copy lah, kena dapatkan lah. So basically yang kita ambil, maknanya ada 3 benda yang kita akan dapat daripada sini. Ada berapa? Ada 3 benda. Of course based on dia punya ID, dia akan update kan. Tapi dia akan dia akan bagi dekat dalam modal tu. Bila kita klik sini ni kan, kita klik je, kita klik update je. Kita product ID update dia, kita belum save lagi. Kita kena save all dulu. Dia tak save all. Okay, so ni kita refresh juga. Lepas tu kita, bila kita klik update, dia akan keluarkan dia punya modal. So daripada sini ni, okay, yang ni, yang modal untuk update ni, kita boleh add dekat sini 1001 punya PC kan. So, and then lepas tu kita simpan. Basically yang ini tak perlulah kan, dekat add ni tak perlu ni, dekat modal untuk update ni. Kalau tak nanti korang boleh tambah dekat sini ke apa semua kan. So and then yang ini basically update lah, update ni. Yang ini modal untuk update ni. So kita klik ni dekat mana, dekat update ni, dan kita simpan, automatically dia akan update dekat situ. So dekat sini update, kita ada apa, kita ada product name dengan barcode. Product barcode kita masukkan dan kita update dekat sini. First kita select tadi untuk kita nak populate apa tu, dia punya modal tu, dan kita tekan. Okay, so update product, set product name, apa yang kita ada kita simpan tadi. Okay, kemudian barcode dekat sini kita taruh dekat sini, and then ID dia. So untuk kita nak update specific ID yang okay, so untuk yang apa nama, update. Next ialah dah tak ada dah kan update. So basically kita dah ada delete, update, and then tu. So yang reset tu just kita reset macam kita create new form. Kita create form. Kalau kita nak reset, kita just refresh lah, refresh form. Tak ada tu
Maknanya balik semula dekat form tu lah. Okay, macam kita ada form ni kan, untuk reset ni kita katalah kita ada form untuk alternate end, new form ni, forms.php, form ni. Dekat sini kita ada PHP, dan kita ada HTML lah dekat sini. Kita kena create di HTML ni. Okay, macam ni kan. Dan kita letak yang form ni, Ctrl X, tarik letak yang HTML. Oh, ni tak boleh. Ini just form aja, table form. Okay, so basically dekat sini yang input tu kan, input kita taruh, kita letak text box, input punya text box, dan apa nama name lah kan dekat sini. So yang penting value tu lah kan dekat sini, name dengan value kan, value yang kita nak masukkan tu. Yang ni kalau katalah kita letak dekat sini name, sini untuk name punya, okay. Dan kalau kita copy dan copy, kita ada dua, satu email tu kan, dan kita boleh kosongkan tu kan, dia punya value ni. Yang ini apa nama, email. Kita nak kosongkan value dekat sini, so bukan kosongkan, so basically memang kosong lah kan, tapi kita dah dulu kita nak klik, dia benda tu ada, dia akan just refresh saja basically. Okay, send untuk button lah kan, submit. Okay. So kalau kita dekat sini kita create button kan, button punya. So apa button kita nak buat, contohnya kita ambil ini button lah dekat bootstrap tu kan, button bootstrap, kita ambil button ni kan, tapi kena ada dekat dalam ni lah. Kita kena copy yang apa nama, dia punya ni lah, dia punya apa, CDN dia dengan script tu kita kena ada lah. Okay, so CDN dia dekat sini, so kita copy je lah. Contohnya ni kita just copy sini, CDN ni dekat sini, ni CDN dia, kita see dekat mana form, taruh dekat form dekat sini, dan dia punya apa tu, dia punya JavaScript dekat bawah, JavaScript dekat bawah tu, dekat bawah kena ada JavaScript sebelum body closing. Kalau kita nak pakai itulah bootstrap, okay, kat sini. So then kita boleh pakai ni lah, semua ni kan. Kita ambil sampai warning punya ni kan, button kita pakai tu, taruh dekat sini. Okay, taruh kat bawah pun boleh, taruh kat atas pun boleh. Okay, taruh kat atas, lepas tu kita insert apa ni, isyarat kan. So kalau kita save yang ini ni, contohnya button yang primary ni, kita nak taruh href dekat situ. So href dia kita ambil, bila kita letak ni pakai href ni lah, button tu href ni button, ataupun pakai logo pun boleh juga, href ni button. So kita letak form. Okay, so clear form tu, so basically dia akan masuk semula lah kan, dia semula. Yang ini of course kena masuk lah dekat sini, yang form tu balik form.php ni, form ni balik semula dekat form kosong lah, yang kosong.
Conditional kosong. Kosong aja, simple. So clear tu dia masuk balik ke form. So kalau you refresh, save, and then kalau you masuk dekat situ form, so you ada form. So basically dia kosongkan lah. Letak dekat sini kan, add apa semula kan. Kalau you clear, just balik semula lah kan, dekat asal clear, itu clear. Ni kalau letak kat atas, kalau letak kat bawah pun boleh juga. Kena buat ni lah, apa, kalau nak letak dekat bawah, awak kena guna apa, frame, iframe. Boleh pakai iframe. Kalau kat atas tak, boleh juga lah. Sama je. Right, kan? Okay. Alright, so lagi dah habis dah kan dekat sini. Semua dah habis dah. So inilah dia punya apa nama, guideline untuk awak punya apa nama, awak punya project lah sebenarnya. So you boleh tadi kan, you boleh create. So awak nak create login, awak boleh start dengan login lah. Create login, create dia punya form untuk login. Lepas tu sama macam yang sebelum ni, lab yang kita ada cookies dengan tu, awak kena create cookies dekat situ, create dia punya apa nama, session dekat situ, and then paparkan dia punya page dia, and then forwardkan dia punya cookies dekat next page sampai dekat logout. Baru awak kena destroy dia punya session, and then apa nama, delete dia punya cookies value semua kan. So right now you dah dapat semua lah, you dah belajar semua, you dah boleh start project ni. So dah boleh mula project lah. So ada apa-apa lagi yang awak ni awak tak faham nak tanya, boleh tanya sekarang. So kita dah habiskan ni, yang ni. Yang lain ni lepas pada lab 6 ni, 7, 8 ke whatever kan, ada 2 lagi tu kan. Yang itu ini sebagai review je lah. Yang security tu review kepada MIS awak, dan tu lagi kan. Apa lagi saya tak kasih apa yang lab 7 tu. But anyway, yang ini dah selesai. Awak dah boleh start awak punya project, and then awak dah boleh buat lah dia punya tu full sistem awak tu. Okay, ada nak tanya? Ada tak nak tanya? Saya dah boleh buat dah kan? Okey tak? Boleh? So setakat ni je dulu. Okay, dah ada tak nak tanya? Boleh tanya kemudian lah. Nanti boleh WhatsApp dekat saya. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. Terima kasih, sir.